Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikumsalam, sesiapa yang memberi salam kepada Ustaz, dan juga semoga semua mendapat rahmat yang ada daripada jauh ataupun dekat. Maknanya sama ada yang ada di negara kita Malaysia ataupun luar negara seperti di Singapura, seperti di Indonesia dan di mana saja kamu berada, insya-Allah moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pembicaraan kitab hikam. Untuk para jemaah, kitab hikam ini kita mesti mendengar dengan dada yang lapang, dengan hati yang terbuka. Dan kitab hikam ini adalah satu kitab yang merupakan kitab yang lama yang menjadikan kajian para ulama-ulama sufi. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala memberi kepada kita kebaikan dan juga kebaikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita bicarakan kemarin ialah mengenai semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Ada yang mengatakan pening Ustaz, maknanya kadang-kadang macam pusing tempat sama aja. Tidak, sebenarnya kita hanya menekankan ataupun menguatkan lagi, memberitahu bahawa mata kita ini ada dua pandangan. Satu pandangan mata yang zahir, satu pandangan mata hati. Jadi pandangan yang zahir hanya melihat kepada zahir sahaja. Apabila melihat kepada gunung, hanya sekadar nampak gunung sahaja. Pandangan mata hati apabila melihat kepada gunung, maka melihat di sana lagi kepada pencipta gunung itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahawa apabila seseorang itu melihat kepada alam, jangan kamu melihat kepada alam semata-mata. Maka melihatlah di sebalik alam itu, yakni penciptanya. Maka yang penciptanya yang sebenarnya ada. Yang kita tengok alam itu tiada. Apa maksud alam itu tiada? Maknanya yang ada itu, maknanya itu bukan kekal, itu fana yang kita lihat. Yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita memandang yang fana, melupakan yang baqa, yang kekal, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi perbicaraan pada malam ini pada matan yang ke-16 pada muka surat yang ke-12. Pada muka surat yang ke-12 sebenarnya dia ada kaitan apa yang kita bicara semalam, dan insya-Allah lebih lagi membawa kepada maknanya bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang lebih jelas agar kita dapat mengetahui jangan sampai kita ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada bersama kita. Jangan tanya Allah itu belah kanan, belah kiri, belah atas, belah bawah. Allah itu di langit ke di bumi? Allah daripada langit turun di bumi, begitu? Tidak. Allah Taala itu maknanya tidak bertempat. Macam kita kata orang itu berada di dalam hati saya. isteri saya ini ada dalam hati saya. Adakah dengan jasad-jasad dia ada dalam hati kita? Tidak. Maknanya
kita hanya mengingati dia sahaja. Maka yang disuruh kepada kita adalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada juga yang tanya, cuba tunjuk kitab hikam macam mana. Ini kitab hikam. Ustaz tunjuk sekejap ini kitab hikam ini dia tulis ha-ka-mim, hikam. Jamak pada hikmatun, hikmah, kitab hikam. Jadi kalau antum jumpa di mana-mana kedai boleh membelinya, insya-Allah. Dan kitab ini kita baca kitab Jawi, kitab Jawi. Ada terjemahan yang Melayu pun ada sebenarnya, tapi dalam pengajian kita ini ialah kita baca kitab Jawi. Baik, kita tengok matan yang ke-16, muka surat yang ke-12, muka surat yang ke-12. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kaifa yutasawwaru, ada baca yatasawwaru tapi ustaz suka baca yutasawwaru bagi depan. Setengah dalam kitab ia baca yatasawwaru tapi ustaz suka baca bina majhul. Kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'in. Betapa tiada dapat bahawa mendinding akan dia sesuatu, padahal ia jua yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu daripada Adam kepada wujud. Maka adalah dalil atasnya bagi tiap-tiap mawjud itu dengan yang dilimpahkan atasnya daripada rahmatnya dan asal, yakni kesan ataupun kesan ilmunya dan iradatnya dan kudratnya dan hikmahnya, hingga jadilah ia akan cermin barang yang di dalamnya, barang yang di dalamnya. Dan apabila adalah ia jua yang menzahirkan akan tiap-tiap sesuatu, maka betapa didapat bahawa mendinding akan dia sesuatu. Kalau kita baca memanglah maknanya. Baik, kita tengok. Baik, kedai depan dataran Alamanda Kota Terengganu, boleh pergi ke sana, dapatkan kitab di sana, dekat dataran Alamanda, dekat Gombadak sana. Baik, kena faham betul-betul apa yang ustaz baca ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan. Satu-satu ustaz akan terangkan. Kadang bila kita baca secara direct ni tak faham apa maksud dia. Betapa didapati bahawa mendinding akan dia sesuatu. Betapa didapati, maknanya macam manalah boleh, ni bahasa Ustaz Rui mudah nak faham. Macam manalah boleh mendinding, terhijab ni terdinding. Macam manalah kamu ni boleh tak nampak. Macam manalah kamu boleh tidak menggambarkan. Bagaimana kamu tidak boleh memikirkan. Kamu tidak terfikir ke? Bahasa dia. Kamu tidak terfikir ke sesuatu, padahal ia juga yang menzahirkan akan tiap-tiap sesuatu. Kamu tidak terfikirkah Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala lah yang mencipta sesuatu. Kalau bahasa kau Nabi faham lagi, takkanlah mu tengok langit bumi mu tak ingat ke Tuhan. Gitu. Takkanlah kamu tak melihat langit bumi, kamu tidak melihat kepada Allah. Tidak tergambar ke kamu bahawa Allah Ta'ala lah yang menzahirkan, yang menciptakan akan tiap-tiap sesuatu. Yakni Allah Ta'ala yang menciptakan sesuatu, menzahir Tuhan yang menciptakan, menzahirkan tiap-tiap sesuatu daripada Adam, daripada tiada kepada wujud, kepada ada. Baik, faham betul-betul insya-Allah. Antum pergi, kamu semua, ustaz guna perkataan antum antum semua pergi ke pantai. Maka nampak apa? Nampak laut. Nampak laut. Lalu bila kamu melihat laut, kamu tidak terfikir ke yang mencipta laut itu Allah? Maknanya yang mana laut yang kamu tengok tu asalnya tiada, kemudian ada. Kamu pergi melihat bukit, melihat bukit Gunung Ganang. Kamu pun tengok, antum pun tengok bukit Gunung Ganang, indah bukit Gunung Ganang. Kamu tak terfikir ke yang menciptakan bukit Gunung Ganang itu Allah Ta'ala? Kamu tak terfikir ke? Sampai kamu hanya melihat laut semata-mata laut, kamu hanya melihat gunung semata-mata gunung. Maknanya kamu tidak terfikir kan? Sedangkan laut, bukit, Gunung Ganang itu daripada tiada kepada ada.
Asalnya tiada kepada ada. Maka bukit, laut, gunung adalah dalil atasnya atas Allah. Atas Allah bagi tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap yang ada. Tiap-tiap yang ada itu dengan dilimpahkan daripada rahmatnya. Ada pun yang kamu tengok gunung, bukit, gunung ganang itu dalil adanya Allah. Maknanya, maka fikirlah kamu, siapa yang boleh mencipta laut? Siapa boleh cipta laut? Fikirlah kamu, siapa yang boleh mencipta gunung ganang, bukit? Maka setelah kamu melihat gunung ganang bukit itu, kamu tak terfikir ke itu Allah yang mencipta. Sampai kamu terpana, kamu ni terdinding hanya nampak gunung ganang, tak nampak bukit bukau. Ini kesan orang yang tidak berzikir. Orang yang tidak berzikir, kesan dia begitu. Kesan dia begitu. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, dia hanya melihat gunung-gunung, dia tengok bukit-bukit. Tetapi kalau kamu, antum suka berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Akhir hidup hati. Tiada yang mencipta bukit Allah kecuali gunung Allah, tiada yang menjadi langit Allah, tiada yang menjadi bumi Allah, tiada yang mencipta laut, itu Allah. Tapi oleh kerana kesan kita tidak berzikir kepada Allah, bila sudah tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati tertutup. Lalu ditanya, kenapa tengok bukit sekadar bukit? Tengok bukit tak terfikir Allah mencipta bukit. Maka tengok bukit, ambil gambar, letak dalam Facebook, itu saja. Maknanya, maka dalam matan ini memberitahu, cuba kamu tengok gunung ganang itu, bukit bukau, makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah Ta'ala yang agung itu, maka datangkan ingatan kamu kepada Allah. Kerana sesungguhnya makhluk itu dalil ataupun bukti kepada Allah Ta'ala yang menciptakan gunung ganang bukit tadi. Ini tidak ada pada orang yang tidak beriman, tidak ada langsung. Dia hanya tengok gunung ganang, gunung bukit bukau saja. Tetapi orang yang beriman sepatutnya apabila melihat makhluk Allah, maka kamu kena memahami bahawa tak sepatutnya makhluk Allah yang kamu lihat itu, bukit bukau, gunung ganang itu yang kamu lihat, terdinding kamu dengan Allah. Tak patut. Kata pengarang kitab kita, sehingga Syekh Ibnu Athaillah kata, maknanya merasa hairan. Ayat ini mengenanya kaifa ya tasawwur. Bagaimana boleh jadi gitu? Bahasa Terengganu lah. Bagaimana boleh jadi gitu? Tengok bukit gunung ganang semata-mata, sampai terdinding kamu Allah. Maknanya sampai kamu tak nampak Allah Ta'ala. Sedangkan kamu kena faham, Allah mencipta langit, mencipta bumi, mencipta laut, mencipta gunung ganang, semuanya itu dengan apa di sini? Dia kata dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Tidak Allah Ta'ala mencipta langit bumi itu kecuali ada manfaat kepada kita semua. Tak ada gunung, maknanya kalau datang ribut habis kita. Tapi ada ribut, gunung jadi mendendengi. Begitu gambarannya, banyak. Matahari pun begitu, tak ada matahari susah tanaman tak hidup. Maka dikatakan bahawa apa yang kamu tengok daripada alam makhluk itu, itulah mazhar, itulah maknanya kesan ciptaan Allah, itulah makna kekuasaan Allah. Dan Allah menciptakan semua yang kamu tengok itu daripada tiada, asalnya tak ada, kemudian ada. Dan Allah Ta'ala ciptakan itu dengan rahmat Allah. Allah berikan dengan sebab kasih sayang Allah, Allah Ta'ala ciptakan itu semua. Sebelum kita ada dah dicipta. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala kasih kita. Macam ibu bapa. Seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, kemudian isinya hamil. Dengan izin Allah, isinya hamil. Sebelum isinya nak melahirkan anak, apa yang dibuat oleh ibu dan ayahnya? Apa yang dibeli oleh ayahnya?
ayah dia dah beli dah, maknanya kelengkapan baby. Mana tu dah beli dah, siap dah dengan lamping dah siap dah. Kadang-kadang dengan tempat tidur baby pun sudah siap dah. Kenapa ayah dia sediakan tu semua? Sebab ayah dia kasih kepada anaknya yang akan lahir. Begitulah Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Sebelum kita lahir, Allah dah sedia dah langit, bumi, gunung, ganang, semua tu sebab Allah nak beri kebaikan pada kita. Nampak di situ? Maknanya maka kata Syekh Ibn kaifa yutasabaru, dah warna gitu siapa tak nampak. Bahasa Terengganu. Bahasa Terengganu tu biar. Mana dah warna gitu siapa tak nampak. Kenapa kamu tak nampak? Sedangkan yang kamu lihat itu, lihat gunung ganang itu, makhluk itu, Allah lah yang menciptakan. Ini yang pertama. Dia ada 9 kalau sempat 9. Ini yang pertama. Maka terfikir kita, Allah tak patut, sungguh tak nampak Allah. Ni lama ni dok tengok bukit gunung ganang sekadar tu saja. Selamat datang Azhar. Baik. Kemudian dengan sebab rahmat Allah, Allah Ta'ala mencipta bukit gunung ganang. Dan juga maknanya dengan sebab ilmu Allah. Dengan ilmu Allah, hebat Allah Ta'ala mencipta gunung, hebat Allah Ta'ala mencipta bukit. Maknanya Allah Ta'ala mencipta tanaman-tanaman. Ini dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan benda itu berlaku dengan iradat Allah Ta'ala, dan dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dengan hikmah, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dan mempunyai hikmah yang besar. Maka hingga jadilah cermin. Oh, Allah Ta'ala belaka hebat sungguh Allah. Hebat sungguh Allah Ta'ala mencipta langit bumi semua. Baru kita nampak fikir. Sebab itu matan kita belajar sebelum pada ini kan kita dah belajar bab tafakur dengan bab uzlah. Kesan daripada antum bertafakur uzlah, kalau duduk dalam tafakur uzlah, baru nanti dalam tafakur uzlah antum berzikir, baru nanti tengok gunung ganang, baru nampak Allah. Hebat sungguh. Allah, nampak Allah. Ketika mana melihat gunung ganang. Maka kenapa jadi gitu? Siapa tengok gunung ganang tak nampak. Itu satu. Maka cukuplah makhluk itu sebagai dalil adanya Allah. Baik. Nombor 1 dia ada 9 kalau tidak silap. Dan ini untuk pengetahuan, kalau di matan ini agak sebenarnya panjang, matan yang paling panjang katanya dalam matan hikam, dan ini kadang-kadang suka dipahami. Maknanya matan kerana dia hampir-hampir sama. Jadi diharap kepada antum semua moga-moga dapat faham dengan apa yang ustaz sampaikan, insya-Allah. Baik. Terus yang kedua. Yang kedua, kaifa yutasawwaru. Setengah kitab baca yatasawwaru, ustaz lebih suka baca yutasawwaru bagi depan. Kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Lebih kurang je. Tadi wa huwa allazi azhara kulla syai'in, ni wa huwa allazi zahara. Apa beza azhara dengan zahara? Apa maknanya? Bi kulli syai'in, dengan tiap sesuatu. Betapa didapat bahawa mendinding akan dia. Betapa orang Terengganu kata bapa. Bapa jadi gitu. Kenapa? Dapat bahawa mendinding akan dia. Kenapa siapa dah terdinding kamu? Sama kalau orang Terengganu kata apa, siapa tak nampak kamu. Terdinding kamu akan dia sesuatu. Sesuatu padahal ia telah zahir. Padahal dia telah zahir. Allah Ta'ala telah zahir. Zahir pada mana? Pada tiap-tiap sesuatu. Pada tiap-tiap sesuatu. Okey, baik. Di sini kita kena memahami, pada tiap-tiap sesuatu sudah ada Allah. Lebih kurang macam tadi juga, tapi hampir-hampir saja. Maknanya kita tengok yang pertama, yang tadi kita sudah faham. Saya cerita tadi Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta tu. Bermakna Allah mencipta daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada. Cipta. Jadi Allah mencipta daripada tiada kepada ada. Siapa Allah mencipta kita?
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu boleh kufur pada Allah sedangkan kamu amwatan, kamu mati, tak ada benda pun, kamu kosong. Fa ahyakum, Allah menghidupkan kamu daripada tiada kepada ada. Kemudian benda yang sudah ada pada makhluk tadi, Allah tetap ada. Apa beza yang pertama, yang kedua? Yang pertama, dia khabar Allah cipta langit bumi ni. Allah cipta gunung ganang, langit bumi, awan Allah Ta'ala cipta. Dah mu ingat Allah Ta'ala cipta saja, elok biar gitu. Mu ingat Allah Ta'ala cipta saja. Tak, pada ciptaan Allah tu ada lagi Allah. Allah tak biarkan. Allah tidak biarkan. Maka yang kedua nak beritahu apa? Contohnya manusia. Jadi dalam manusia tadi, pada diri kita tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu apa kamu tak tengok, kenapa kamu tidak lihat? Kita tengok di sini. Ustaz baca sikit. Dan apabila ada zuhur hakikah, apabila telah zahir hakikat Allah Ta'ala ada pada kamu, tiap-tiap sesuatu, ataupun zahir hakikat sebenarnya tiap-tiap sesuatu dengan dia tiada dengan sendirinya, tidak dengan sendirinya, maka betapa harus terhijab hakikat yang menzahirkan akan dia. Dah tiada dengan sendirinya itu, maka kenapa terhijab lagi? Baik, Allah Ta'ala mencipta manusia yang pertama tadi. Ni yang kedua pula. Allah Ta'ala cipta manusia, adakah Allah biarkan manusia? Allah Ta'ala biarkan begitu? Tidak. Tidak macam manusia. Manusia duk tanam tanaman, biar gitu tanaman. Lepas sekarang biar gitu. Tapi Allah tidak. Allah mencipta manusia, tetapi kenapa kamu tidak tengok pada ciptaan Allah tu? Di situ masih lagi ada Allah. Allah tetap bersama. Buktinya gini. Baik, buktinya gini. Kita ini, Allah mencipta kita. Gambarkanlah maknanya Allah mencipta tubuh badan kita, jasad. Mana tadi ada pen tadi? Tak apalah. Allah mencipta jasad. Maka jasad yang Allah saja. Okey, ini gambarkan saja, jangan salah faham. Ini manusia Allah saja ciptakan manusia. Bila Allah Ta'ala ciptakan manusia, adakah Allah Ta'ala biarkan? Kalau Allah Ta'ala biarkan, okey, ni pen. Kenapa pen ni boleh berdiri tegak? Sebab saya pegang. Okey, saya lepas, jatuh. Bolehkah pen tu menulis kecuali pen kilometriko? Dalam Airline kilometriko je tulis diri. Mana boleh? Adakah pen ini akan bergerak sendiri? Tidak. Pen ini berdiri tegak. Tapi bila saya lepas, pen ini jatuh. Pen ini jatuh. Bermakna apa? Pada pen itu saya dah tak ada dah. Pen tu sendiri. Maka yang kedua, pada diri kita ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang memberi jantung pada kita. Lalu jantung itu bergerak, berdegup. Jantung itu berdegup. Kalau Allah biar, macam mana kita? Mati tak kita? Mati. Mati kita. Bermakna pada diri kita ada Allah. Allah tu ada pada diri kita. Dan Allah memberi kita rongga, paru-paru. Maka Allah juga yang memberi keluar nafas. Allah memberi kita ginjal sehingga kita makan, minum, dapat membuang kat mana racun, kat mana yang molek. Maknanya Allah memberi kita usus sehingga boleh menghancurkan akan makanan kita. Maknanya, maka kita lihat di situ. Kenapa kamu tidak tengok? Yang pada diri kamu ada Allah? Tak nampak ke lagi yang pada diri kamu tu ada Allah? Maka hairan, kata sangat hairan. Pelik, sungguh pelik. Siapa mu tak tengok lagi Allah Ta'ala ada bersama kamu, tak patut kamu terdinding dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala ada bersama kamu. Baik, kalau Allah tahan kita, tak bagi, tak cara kita, mati kita. Allah tak bagi nafas kita.
Allah tak bagi jantung kita bergerak, habis mati kita. Begitu, maka kita hidup, kita dapat bernafas, kita dapat berjalan, kita dapat bercakap. Kadang-kadang kita tak payah kawal lah, jantung gerak sendiri je. Kalau Allah tak ada, mu jaga diri. Mu jaga sendiri. Dari waktu kerja kita, duk pang ke jantung tiap hari kata. Maknanya hak pang bagi jantung pula. Lepas tu nak jalankan darah sendiri pula. Lepas tu nak jaga pula usus kita ni. Maknanya nak proses usus pun kita, nak hancurkan makanan, nak jaga ginjal. Allah tak ada, mu buat diri, mu jaga sendiri. Mati terus kita. Maknanya itulah katanya, kenapa kamu tak nampak Allah bersama dengan kamu masa tu yang selama ini? Maka itu keharanan. Boleh nampak sebab orang kata kemarin dia kata ada agak suka ke. Okey, pergi yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga. Dia ada 9 ni. Ini matan payah sebenarnya. Tapi moga-moga Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita supaya nampak. Lama ni tak nampak Allah bersama kita, supaya nampak. Pergi yang ketiga pula. Kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'. Ni hampir sama. Tadi wa huwa allazi zahara bi kulli syai', dengan setiap sesuatu. Wa huwa allazi zahara fi kulli syai', pada setiap sesuatu. Betapa dapat bahawa mendinding akan dia sesuatu, padahal ia juga yang telah zahir. Bapa kamu tak nampak lagi? Tak apa, tak masuk bahasa Terengganu kat malam ni tak apa, sikit-sikit kata maknanya bapa kamu tak nampak. Kenapa kamu tak nampak? Kenapa kamu tak terfikir, tidak dapat gambar? Kenapa kamu tidak tergambar, tidak dapat tergambar akan Allah Ta'ala, akan dia sesuatu, padahal ia juga yang telah zahir pada tiap-tiap sesuatu. Sedangkan Allah zahir pada tiap-tiap sesuatu. Pada tiap-tiap sesuatu tu Allah zahir pada tiap satu dengan kudratnya dan dengan jalalnya, kudratnya dengan ketinggiannya daripada segala sifatnya. Maka ada ia pandang dalam keadaan akuan. Kamu ini duk pandang, maknanya dalam akuan kerana ia juga yang nyata. Di dalamnya dengan segala asal keelokan sifatnya, maka tiada mendinding sesuatu akan kamal kudratnya. Kalau baca sini sendiri memang peninglah. Baik, cuba kita faham betul-betul. Dia kata begini, kenapa siapa terjatuh Pak Mai? Kenapa kamu terdinding? Siapa kamu tidak tengok Allah Ta'ala, sedangkan Allah dah zahir tadi dengan sesuatu. Allah dah zahir pada sesuatu. Maknanya pada sesuatu. Apa makna zahir pada sesuatu? Maka pada Allah sesuatu itu ada kudratnya. Kudrat Allah, kuasa Allah, ada jalannya, ketinggian Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Maknanya dan segala sifatnya, dan segala sifat kebesaran, keagungan, kemuliaan, kehebatan, apa lagi apa lagi, kita nak beritahu sifat-sifat Allah ni. Maka dalam keadaan itu, maka adalah ia pandang dalam keadaan akuan, kerana ia makna jua yang nyata di dalamnya pada segala asal keelokan. Jadi kalau kamu tengok dalam keadaan akuan ni kamu tengok alam. Kamu tengok alam-alam, sebenarnya di dalam alam itu semua kesan daripada sifat Allah. Sifat Allah yang mendinding, yang tiada mendinding dia akan kesempurnaan sifat Allah. Sepatutnya tak patutlah kamu ni, maknanya tak patutlah kamu ni tak patut nampak lagi Allah. Gitu gambarannya. Cuba kamu tengok sesuatu di situ semua daripada sifat Allah. Ini melibat kepada sifat. Tadi 3. Yang pertama, Allah mencipta manusia. Dah patutnya Allah mencipta manusia, kamu dapat tengok manusia tu, kamu faham dah.
tapi tak faham juga. Baik, cuba mu tengok pada diri kamu pula ada Allah Ta'ala. Macam mana? Kamu bernafas, jantung kamu berdenyut, ada Allah Ta'ala. Cuba tengok kok. Patutnya apa tengok? Maka itu yang kedua. Yang ketiga mengatakan bahawa pada orang tadi ada sifat. Apa dia sifat dia? Ni yang ketiga. Sifat apa? Ada orang tu gagah, ada orang tu lemah, ada orang tu sihat, ada orang tu sakit, ada orang tu bijak, ada orang tu tak bijak. Ustaz suka guna perkataan tak bijak. Tak suka guna perkataan BODOS tu Ustaz suka guna. Maknanya ada orang bijak, ada orang tidak bijak, ada orang yang jahat, ada orang yang tidak melakukan kebaikan. Maknanya tidak melakukan kebaikan. Maka yang ketiga, apabila kamu melihat orang mulia, sebenarnya kamu jangan tengok pada dia mulia, kamu kena tengok Allah yang maha mulia. Kalau kamu tengok orang tu hina, maka kamu kena tengok Allah yang menguji dia. Kalaulah kamu melihat orang itu hebat, maka kamu kena tengok Allah yang maha hebat. Kalau kamu tengok orang itu masih lagi hidup, baru ni sakit berat, tiba-tiba hidup lagi, Alhamdulillah, kamu kena tengok Allah yang menghidupkan. Kemarin kita kata dah, bukan Allah, bukan doktor, Allah. Yang keempat, kalau kamu tengok orang mati, kamu kena lihat Allah lah yang mematikan. Maka ini menunjukkan kenapa kamu tidak melihat Allah, kerana sesungguhnya pada sifat orang-orang itu ada Allah bersama dengannya. Yakni pada orang itu ada sifat-sifat Allah. Sama ada sifat kudrat, iradat, sifat kebesaran, keagungan dan semua dan kemuliaan dan segalanya itu semuanya daripada Allah. Apa tak nampak lagi? Dia nampak hebat orang saja. Dia pun nampakkan maknanya orang tu mulia saja. Sedangkan di sebalik itu adalah Allah yang maha mulia. Kenapa tak nampak lagi? Orang tu hebat Ustaz. Orang tu hebat macam mana orang itu? Cuba bagi tahu. Saya nak bagi tahu pada Ustaz, orang itu kalau dia bercakap, orang ikut dia. Kalau saja dia nak benda siapa belaka, itu adalah daripada sifat hebatnya Allah. Berapa kamu terdinding lagi dengan makhluk? Begitu gambarannya. Maka tidak ada hebat. Kita tengok orang pemurah, itu duduk pada sifat pemurah Allah Ta'ala yang memberi kepadanya. Hari ini maknanya bila orang itu pemurah, itu Allah beri, bukan sifat dia mutlak. Sebab apa? Sebab hari ini dia pemurah, kena 2-3 hari dia jadi kedekut, ada juga maknanya. Maka di sini kita kena faham bahawa tak patut kamu terlupa Allah, tak patut kamu tidak memandang Allah. Sedangkan pada sifat itu yang ada pada orang itu, adanya sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang keberapa dah? Yang ketiga. Yang keempat, kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Tadi fi kulli syai'in, ni bi kulli syai'in. Maka betapa didapat bahawa mendinding akan dia sesuatu, padahal tiap-tiap sesuatu itu adalah zahirnya. Sambung pada muka surat 13 adalah zahirnya itu akan sebab bagi terbitnya bagi tiap-tiap sesuatu dengan saat zahirnya tersembunyi ia daripada tiada sesuatu, maka tiadalah mendinding ia akan dia. Baik. Yang keempat pula. Yang keempat, kenapa kamu terdinding lagi? Kenapa kamu tidak nampak akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kamu tidak nampak akan Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala telah menzahirkan sesuatu. Semua sesuatu itu tidak terdinding, hanya mu je terdinding. Sedangkan semua tiadalah mendinding akan dia sesuatu. Hak lain tidak terdinding, yang terdinding kita. Maknanya apa? Ginilah gambaran. Orang lain kenal belaka, kita tak kenal. Orang lain semua nampak Allah, kita tak nampak Allah. Apa yang nampak Allah? Allah nak bagi tahu pada kita dalam matan ini. Dia kata, kenapa kamu tak terfikir?
Yang apa yang ada kamu tengok langit, bumi, tumbuh-tumbuhan itu dengan Allah tu. Dengan Allah Ta'ala itu. Maknanya apa? Maknanya kamu tengok tumbuhan tu ingat Allah. Tumbuhan itu ingat Allah. Kamu tengok binatang itu ingat Allah Ta'ala. Apa buktinya ustaz kata gitu? Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih segala apa yang ada di langit dan juga di bumi. Segala yang ada di langit di bumi bertasbih. Ya, bertasbih. Maknanya bertasbih. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan katsira, uluwan kabira. Maha suci engkau yang maha tinggi daripada berkata daripada barang yang mereka kata itu uluwan kabira. Maknanya Allah Ta'ala itu maha tinggi lagi maha besar. Tusabbihu lahu samawati wal ard. Tusabbihu lahu samawati sab'i wal ard. Sesungguhnya bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit yang 7 dan juga di bumi, wa ma fihinna, dan apa yang ada di atas muka bumi, semuanya bertasbih. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua daripada sesuatu itu bertasbih kepada Allah, walakin la yafqahuna tasbihahum. Hanya mu je tak tahu mereka bertasbih. Adakah kita dengar? Kalau terbuka hijab, dengar habis ni. Kalau terbuka hijab, pokok-pokok bertasbih dengar habis. Tapi kita tak terbuka hijab. Maknanya hanya nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah Ta'ala itu memberitahu pada kita, mu kena tahu segala yang lain bersama Allah ingat Allah. Engkau makhluk tidak ingat Allah, makhluk lain ingat Allah. Kenapa engkau manusia tak ingat kepada Allah Ta'ala? Binatang-binatang yang Allah memberi makan kepada mereka, mereka ingat Allah. Sedangkan kita manusia yang Allah memberi akal, Allah memberi makanan kepada kita, kita tidak mengingati Allah. Maknanya maka di sini begitulah dhaifnya kita, lemahnya kita. Kita nak kata ke mana lah, kita kata bahasa, nak kata kasar tak kasar, tapi begitulah kita. Jahatnya kita dengan Allah, buruknya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha baik. Dia bagi pada kita nikmat yang begitu banyak, tapi kita hari ini maknanya dengan nikmat-nikmat itu kita buat maksiat, lalai kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan akan dosa-dosa kita. Dan yang kelima, kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Yang kelima, kalau tak faham juga tak tahulah ni. Mana yang kelima? Katanya, bukan kata saya ni, katanya betapa didapati, mana kenapalah kamu ini tak nampak-nampak, kenapa didapati bahawa mendinding akan dia, kamu ini terdinding tak nampak Allah sesuatu, padahal ia juga zahir. Dia itu zahir sebelum wujud sesuatu pada azali. Kenapa kamu tak nampak Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala itu sudah wujud pada azali, zahir pada azali lagi, sebelum wujudnya sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain kerana wujud di atas sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Maka adalah ia sebelum wujud sesuatu, maka ia wujud awal yang tiada permulaan bagi wujud. Sebelum wujud sesuatu, Allah yang wujud. Cuba kamu fikir, kalau tidak ada Allah, siapa yang nak wujudkan ini semua? Oh, ini semua wujud, bermakna Allah itu maha berkuasa, Allah itu wujud. Maka dalam bab tauhid dia panggil wujud Allah itu wujud hakiki, baru sebenar-benar wujud. Kalau saya kata gini, nak faham lah, saya ada kereta mewah satu, kereta, nama kereta ni kereta Wildfire contohnya. Saya kata, ustaz ada kereta Wildfire? Ada kereta Wildfire. Maka saya pun naik kereta Wildfire warna putih. Saya pun naik lah. Selang 2 minggu, selang 1 minggu, tak ada kereta tu. Dah ustaz kata ustaz ada kereta Wildfire. Mana kereta tu ustaz? Tak, ustaz pinjam je. Dah apa kata ustaz ada? Katalah ustaz bukan ustaz tak ada, ustaz pinjam orang.
Bermakna ustaz bukan milik betul-betul. Sebab apa? Sebab sampai masa tuan dia ambil balik. Itu bukan hakikatnya. Ustaz tak ada lah kita. Ustaz kata ustaz ada. Tak ada lah gitu. Begitulah kita. Sebenarnya kita tidak ada. Yang ada sebenarnya Allah. Sebab apa? Sebab nanti kita tiada. Doa-doa ustaz panjang umur, banyak dosa ni. Maknanya. Jadi itulah Allah. Sebab tu dikata Allah Ta'ala ini wujud yang hakiki, yang sebenar-benar wujud. Wujud hakiki, wujud macam mana? Wujud hakiki, wujud yang benar wujud, tidak dimulai dengan tiada dan tidak akan tiada selepas pada ada. Maknanya apa? Allah ini wujud tidak dimulakan dengan tiada. Kalau kita tak ada dulu, lepas tu ada. Tapi Allah ada. Maknanya bukan bermula dengan tiada. Lepas tu Allah Ta'ala itu wujud. Lepas pada tu Allah Allah itu kekal baka, tidak menemui tiada. Maka itu wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar wujud. Adapun kita wujud yang tidak hakiki sampai masa kita mati. Sampai masa kita mati. Maka wujud Allah tidak seperti wujud isnadi. Apa makna isnadi? Disandarkan. Seperti wujud anak. Anak tu ada dengan sebab ada ibu bapa. Maknanya. Ataupun bukan wujud aradi, wujud yang mendatang. Mendatang macam mana? Seperti wujud bayang-bayang. Ada objek, ada bayang. Tak ada objek, tak ada bayang. Allah wujud gitu? Tidak. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak, tidak diperanakkan. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita, seolah-olah Allah Ta'ala kata aku wujud, dan akulah yang mewujudkan yang lain. Kenapa kamu hanya nampak aku, perkara yang aku wujudkan, tetapi engkau tidak melihat aku yang maha wujud ini? Begitu. Tak fikir ke katanya? Kata pengarang kitab kita ni, sebab dia menggunakan kalimah kaifa yutasawwaru. Bagaimana mungkin? Benda ni dipanggil takjub. Takjub ni rasa hairan. Bagaimana mungkin? Baik. Itu yang keberapa tahu, kita sambung lagi. Kaifa yutasawwaru, yang keenam kaifa yutasawwaru ayyahjibahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Betapa didapat bahawa mendinding akan dia sesuatu. Kenapa kamu terdinding lagi akan sesuatu? Terdinding pada sesuatu, padahal ia juga yang lebih zahir. Kenapa kamu lebih dinding sesuatu, padahal Allah Ta'ala yang lebih zahir pada tiap-tiap sesuatu? Sepatutnya menapa Allah lah. Allah lebih zahir pada sesuatu. Maknanya kerana tiada sah zahir yang mewujud. Tiada sah zahir yang ada tadi, yang diwujudkan itu, dengan tiada yang menjadikannya. Tak sah. Tak akan berlaku ada, kecuali ada yang mengadakan dia. Kenapa kamu ni yang Allah itu yang zahir itu kamu tak nampak? Maknanya kenapa? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Allah itu wajib wujud. Dan barang yang lain daripada itu mungkin wujud, yang lain mungkin ada, mungkin tiada. Apa makna mungkin? Menerima tiada, senang. Menerima ada, menerima tiada. Maknanya orang itu kahwin, boleh jadi dia ada anak, boleh jadi tak ada anak. Maknanya jadi Allah Ta'ala itu wajib wujud, wajib ada, tidak terima tiada. Ada pun kita ada bermula tiada dan menerima tiada pula. Maka maka kaitlah berhimpun maka tiadalah berhimpun antara mungkin dan wajib. Tak akan bersama makhluk dengan Allah. Allah itu wajib wujud, kita mungkin wujud, tidak akan sama. Tiada mendinding akan dia sesuatu, terhijab lah. Maka patutnya tidak ada terdinding lah. Kenapa? Allah itu zahir, dah jelas dah. Baik, kita ginilah senang, kita nak nampak faham lagi. Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Kita ini terlalu kecil, tak boleh nak gambarkan. Maka pengarang kita kata memang heran lah, sungguh heran. Kenapa heran? Hak besar tu kamu tak nampak, hak kecil tu nampak. Hak besar tu kamu tengok saja, hak kecil mu tengok, hak besar mu tak tengok.
Seolah-olah hak besar mu tak nampak, hak kecil je mu tengok. Maknanya, jadi ibarat kata tak logik lah katanya. Kata pengarang kita ni, kaifa yutasawwaru, macam mana boleh tergambar? Allah yang maha besar. Tak payah letak Allah lah. Kita ambil contoh yang lebih faham lagi. Apa dia? Kita ambil bangunan dengan rumah kecil. Bangunan dengan pondok jaga. Mana besar? Besar bangunan daripada pondok jaga. Takkanlah kamu nampak pondok jaga, mu tengok pondok jaga, siapa mu tak nampak bangunan? Takkanlah mu tengok pondok jaga, mu tak nampak bangunan. Sedangkan bangunan itu lebih besar, pondok jaga tu kecil saja. Allah Ta'ala maha besar, kita kecil je. Gunung Ganan tu kecil, mu nampak hak kecil, besar mu tak nampak. Begitu gambarannya. Begitu gambarannya. Maka kenapa kamu tidak nampak Allah? Sedangkan Allah Ta'ala itu maha besar, dan Allah itu wajib berwujud, dan kamu ini maknanya bukan wajib berwujud, bahkan kamu ini mungkin wujud. Maknanya menerima tu. Maka demikianlah kesan daripada apa? Kesan daripada hati yang tidak berzikir. Kesan daripada hati yang tidak berzikir. Para jemaah sekalian, saya beritahu maknanya bahawa kenapa saya suruh berselawat. Saya kata berselawat. Berselawat. Orang tanya kemarin, orang Melaka kemarin lepas daripada waklah, dia tanya. Dia kata mengenai kitab hikam. Tapi saya bagi tahulah. Kitab hikam ini, pembacaan kitab hikam mesti disertai dengan zikir dan selawat. Kalau seorang itu tidak disertai dengan zikir dan selawat, maka mungkin agak sukar mengenai pembacaan kitab hikam. Tapi kalau tanya kenapa Ustaz suruh selawat? Kenapa suruh selawat sehari 300 contohnya, ataupun 100, 300. Nanti sudah lama 340 hari naik 400. Sudah 40 hari naik 500. Kenapa? Sebab selawat ni nak datangkan cahaya dalam hati biar terbuka. Bila hati dah terbuka, kita nak berzikir pun sedap dengan la ilaha illallah. Baru kita nampak gunung Ganan, nampak Allah dan sebagainya. Tapi kenapa tak nampak? Ditutup hati kita dengan dosa. Baik, kita tengok seterusnya. Yang keberapa dah ni? Kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa wahidu allazi laisa ma'ahu syai'un. Betapa didapati bahawa mendinding akan dia sesuatu. Kenapalah kamu ni terdinding lagi, tak nampak lagi Allah? Tak nampak lagi Allah. Padahal ia juga yang esa, yang tiada sertanya sesuatu pada azali. Kerana tak nampak lagi Allah. Allah Ta'ala yang esa, pada azali dan abadi. Dan hanya saja wujud makhluk itu dengan dia, tiada dengan sendirinya mereka itu. Kenapa kamu tak nampak lagi? Sedangkan Allah Ta'ala wujud dengan yang Maha Esa itu. Allah wujud dalam keadaan sifat yang Maha Esa, Allah Ta'ala. Dan wujud Allah, semua yang wujud ini semua disebabkan Allah yang Esa. Sebab Allah yang Esa. Contoh lagi ya. Anak-anak ada 8 orang. Contoh. Maka ibu dia yang memasak setiap hari, ayah dia yang mencari rezeki setiap hari. Maka daripada dia kecil beri makan minum, sampai dia besar. Macam mana dia boleh lupa? Dia kata aku ini besar sendiri, tak ada orang beri makan, tak ada orang beri minum. Maknanya dia lupa kepada ibu bapa dia yang sentiasa memberi makan kepada dia. Sedangkan selama 8 orang, ayah dia seorang je cari rezeki. Mak dia itulah yang masak, tak ada orang lain. Tetapi boleh melupai yang tak patut lupa. Sebab tu pengarang kita kata, kita menggunakan perkataan kaifa yutasawwaru. Kaifa yutasawwaru ni macam kalimah yang takjub, pelik sungguhlah maknanya. Kamu boleh lupa Allah yang memberi rezeki pada kamu setiap hari. Memberi rezeki kamu setiap hari, kamu boleh lupa pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah lah yang Maha Esa, tunggal, Maha Esa Allah Ta'ala ini. Maknanya, dan sabit semua yang ada tu sebab Allah Ta'ala belaka.
Sebab Allah Ta'ala belaka, maka kamu boleh lupa kepada Allah, tidak patut sama sekali. Begitulah gambarannya. Tidak patut seorang anak dia lupa kepada ayah dia, sedangkan ayah dia lah yang memberi rezeki setiap hari pada dia. Maka jangan kita lupa. Baik, saya bagi contoh lagi, nak bagi faham. Bagi contoh lagi. Malam ni banyak contoh sikit sebab maknanya supaya betul-betul nak bagi faham kepada antum semua. Baik, saya contohkan. Satu hari kita susah, ada orang. Ini dah bagi tahu acak dah, tapi ulang sekali lagi. Satu hari kita susah. Bila kita susah, datang satu orang tolong kita. Kenapa kamu bersedih? Allah, saya hutang banyak. Hari ini orang datang minta hutang. Lepas pada tu saya minta tangguh, marah-marah nak pukul saya. Lepas tu kamu katakan, saya janji nak bayar besok. Kalau dia pukul saya janji nak bayar besok. Maknanya janji nak bayar besok. Banyak ni hutang kamu. Hutang saya 10,000. Maknanya kalau saya tak kata besok, tu maknanya dia nak pukul saya. Baiklah, kamu jangan susah hatilah. Saya bayar hutang kamu 10,000 besok. Suka tak kita? Memang suka. Gembira kita. Kita ingat tak dia? Ingat sampai bila? Sampai mati. Orang tu baru hari pertama, baru sehari bagi rezeki pada kamu. Kamu ingat sampai ke mati. Allah Ta'ala beri rezeki daripada mudah perut lagi. Daripada mudah perut sampai kamu lahir, sampai daripada kamu kecil sampai kamu besar, kamu boleh lupa Allah Ta'ala. Kamu boleh lupa Allah Ta'ala. Begitulah gambarannya. Kaifa yutasabaru. Kenapa kamu boleh terdinding begitu sekali. Begitu gambaran dia. Maknanya. Kemudian dikatakan lagi, kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Betapa didapati bahawa mendinding akan dia sesuatu padahal ia juga terlebih hampir kepadamu daripada tiap-tiap sesuatu. Bagaimana kamu boleh terdinding sedangkan Allah Ta'ala itu hampir, sangat hampir kepada kamu. Sangat-sangat hampir kepada kamu. Maknanya hampir, sangat hampirnya. Terdindinglah engkau daripada melihat dia, seperti firman-Nya yang maha tinggi, apabila meniadakan akan dikau ya Muhammad segala hamba lagi pada segala hamba lagi daripadaku, maka apabila menanyakan akan dikau ya Muhammad segala hamba lagi daripadaku, maka bahawasanya aku terlebih hampir. Apabila orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, hamba-Ku bertanya pada aku, katakan bahawa aku lebih hampir. Maka maha sucilah ia, tiada ada melainkan ia jua, dan segala asma dan segala sifat dan segala afal. Macam Allah Ta'ala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya padaku wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, bertanya pada aku, fa inni qarib, aku hampir. Wahai Muhammad, katakan kepadanya Allah Ta'ala itu hampir. Hampir macam mana? Dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kamu, lebih daripada orat tengkuk kamu. Orat tengkuk kamu. Begitulah maknanya Allah ini hampir sangat-sangat dengan kita. Hampir sangat-sangat dengan kita. Kenapa? Cuba tengok nadi kita. Tekan nadi kita, denyut sama ni. Bergerak sama. Siapa yang menggerakkan nadi kita? Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nadi. Allah Ta'ala kata dekat lagi pada orang tekuk kamu, dekat lagi Allah Ta'ala. Maknanya Allah dibandingkan lebih dekat daripada orang tengkuk kamu. Allah ini sangat dekat dengan kita. Siapa habis? Buktinya Allah cara belaka kita. Rambut Allah Ta'ala panjangkan rambut, tapi bulu mata Allah Ta'ala tak panjangkan macam rambut. Maknanya Allah Ta'ala jaga kita. Maknanya dekat. Jadi nak bagi tahu dekat Allah Ta'ala dalam gambar kan.
Allah sehingga Allah Ta'ala kata aku lebih dekat daripada orang tengkuk kamu. Begitu maknanya. Tapi Allah dekat tak nampak. Kenapa Allah Ta'ala dekat tak nampak? Sebab gelap. Buktinya apa? Buktinya kalau tiang ini, gambarkan ini tiang, gambarkan saja ini tiang. Baik, nampak tak? Nampak. Sebab apa nampak? Sebab dekat. Baik, kalau api padang nampak tak? Tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab gelap. Dekat pun tak nampak. Bermakna kita tak nampak. Kesimpulan dia, kita tak nampak Allah sebab hati kita gelap. Itu je jawapan dia. Kesimpulan dia, kita tak nampak Allah Ta'ala sebab hati kita gelap. Baik, ini yang terakhir dah rasanya. Yang terakhir, kaifa yutasawwaru ayyajibahu syai'un walau lahu lama kana wujudu kulli syai'in. Betapa didapati bahawa mendinding akan dia sesuatu, dan jikalau tiada akan dia maujud bagi tiap-tiap sesuatu, nescaya tiada dipoli wujud tiap-tiap sesuatu, kerana iftiqar, yakni berhajat tiap-tiap sesuatu kepadanya, kerana bahawasanya hak Allah Ta'ala itu wajib berwujud bagi zatnya. Ini lebih kurang yang tadi juga. Maknanya bagaimana kamu nak gambarkan, kamu boleh tergambar kamu ni terdinding dengan Allah Ta'ala kalau tidak ada benda yang wujud ini. Maknanya kalaulah tidak ada Allah Ta'ala, bagaimana nak ada segala yang wujud di hadapan mata kamu ini? Sedangkan semua yang ada di hadapan mata kamu semua berhajat pada Allah. Bukan manusia je, binatang pun berhajat pada Allah Ta'ala. Maknanya ada orang, minta maaf banyak jangan marah ni, ada orang kata maknanya susah kalau mu tak ada CD, tak ada ilmu, tak ada apa, tak ada CD, tak ada apa, susah kata nak makan apa. Maknanya jangan bimbang itu semua. Dan bimbang itu semua. Sebab apa? Sebab binatang tak ada CJ pun boleh ada, boleh makan. Mana? Jangan marah gurau ya. Mana binatang? Mana ada CJ binatang? Mulai ada. Gemuk-gemuk, sehat-sehat. Sebab apa? Sebab Allah ada. Yang bimbangnya Allah tiada dalam hati. Itu yang paling bimbang. Baik. Jadi itulah yang maknanya kita perlu fahami perkara tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan, moga-moga Allah Ta'ala beri kepahaman, moga-moga Allah Ta'ala beri manfaat kepada kita semua. Kita kesimpulan dia, kenapa kita terhijab hati kita? Kesimpulan kita terhijab hati kita ini adalah disebabkan dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan, dan juga kesimpulannya adalah disebabkan bahawa kita tidak bertaubat di atas kesalahan kita, dan disebabkan kita terhijab kerana kita ini terdinding dengan nafsu kita. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan saya, insan yang dhaif, lemah. Ustaz tidak ada ilmu kecuali apa yang Allah beri, dan Ustaz bukan orang alim dan juga bukan orang saleh. Ingat, bukan orang alim, bukan orang saleh. Jadi kalau ada apa-apa yang tidak faham, cuba tanya kepada orang yang lebih alim, maknanya. Dan kalau nak tengok contoh-contoh akhlak, tengok kepada orang yang soleh. Jangan tengok pada kita ni yang tidak soleh ini. Maknanya tengok pada orang soleh, kepada orang yang orang alim. Dan Ustaz mohon kepada antum semua, doakan Ustaz agar diberi ilmu kepahaman dan dijauhkan daripada segala maksiat, dan dimohon pada Allah agar Allah Ta'ala jadikan memberi kita ini maknanya taubat nasuha di atas dosa-dosa besar yang telah dilakukan. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Apapun Ustaz gembira dengan antum semua. Jadi sekadar ini, minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.